Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat buku aktiviti muka surat 6 soalan 4 ya. Sila sediakan pen, pensel dan juga buku ya. Okey, yang ini kita akan lihat pemfaktoran yang melibatkan 4 sebutan. Okey, 4 sebutan. Yang pertama, 1, 2, 3, 4. Okey, untuk 4 sebutan ni, teknik dia adalah sedikit berbeza ya. Okey, cuba kita perhatikan bagaimana kita akan menyelesaikannya. Mula-mula sekali, tanpa mengubah apa-apa kedudukan, okey, tanpa mengubah apa-apa kedudukan sebutan. Terus bahagi dua sebutan ini. Ya, 1, 2, buat satu garisan yang menunjukkan kita akan bahagi dua bahagian, okey. Dua sebutan sebelah kiri, dua sebutan sebelah kanan. Okey, selepas itu kita lihat bahagian yang pertama di sebelah kiri ini. Ya, apa yang sepunya? Ya, kamu dah belajar kan yang sepunya, kita keluarkan yang sepunya. Kita tengok kita ada nombor 5. Okey, nombor 5 sepunya dan kita ada P. Jadi kita boleh keluarkan 5P. Di dalam kurungan kita akan tinggalkan X tambah Y. Okey. Yang sepunya tadi kita keluarkan. Dalam kurungan letakkan pemboleh ubah yang tinggal. Okey. Kita lihat pula bahagian yang sebelah lagi, iaitu sebelah kanan. Yang kedua ya. Okey, apa yang sepunya? Kita ada tanda tolak. Nampak tak? Tanda tolak dia sama. Yang ini sepunya lah tu. Okey. 3. Dan kita ada B. Jadi apa kita akan buat? Tulis sepunya itu keluar. Tolak 3B. Dalam kurungan apa yang tinggal? X. Okey. X. Y. Apakah operasi yang sesuai? Kamu tak boleh biarkan dia begini. Okey. Kamu kena tengok apakah operasinya. Kamu letaklah operasi tambah. Ya, kenapa tambah? Okey, kenapa tambah? Bukan tolak. Nampak tak? Tolak ini kamu dah keluarkan dia ke depan. Okey, sebab dia sepunya, dia sama, ya. Lebih mudah kita bawa dia keluarlah. Ya. Jadi automatik di dalam tinggallah tambah. Ya. Lagi satu, kamu dah belajar pengembangan. Ya, pengembangan. Jadi kamu tengok ya, negatif darab positif, negatif darab positif, kamu akan dapat negatif. Itu dia punya sebab yang lain ya. Okey. Jadi sekarang ini bila kamu sudah asingkan, dah keluar-keluar tu, kamu perhatikan sebutan yang berada di dalam kurungan. Okey, dalam kurungan ini dan dalam kurungan ini. Adakah sama? Ya, betul. Dia sama kan? Jadi, kalau sama, kita akan tulis yang sama itu di dalam satu kurungan sahaja. Ya. Jadi, apa yang berlaku di luar ini? Ya, kita lihat kita ada 5P. Kita ada tolak 3B. Jadi, kita akan tulis begini. Tolak. Ya. Dalam kurungan. 5P tolak 3B dan dalam satu lagi kurungan kita akan tulis X tambah Y. Ya. Itu adalah cara kita memfaktorkan 4 sebutan. Ya. Jadi selesai soalan C. Okey, kita perhatikan pula soalan yang berikutnya, iaitu soalan D. Okey. Lagi sekali kita ada 4 sebutan. Jadi kaedah pertama untuk 4 sebutan, bahagikan 4 sebutan ini kepada 2 bahagian.
1, 2, 1, 2. Okey. Kemudian, lihat bahagian yang pertama, sebelah kiri. Apakah faktor sepunyanya? 7, ada P. Keluarkan dalam kurungan, tulis yang tinggal. Okey. Jadi selesai bahagian pertama. Kita tengok pula bahagian kedua. Okey, apa yang sepunya di sini? Kita ada 8. Kita ada Q ada? Tak ada. Kita ada X. Okey. Dan operasinya berbeza. Okey, cuba kita perhatikan. Kita keluarkan dahulu 8 sebab dia sepunya. Dan kita keluarkan X. Okey. Dalam kurungan, kita akan tinggal Q dan kita akan tinggal R. Okey. Masalah kita sekarang ini, bagaimana kita hendak menulis tanda tolak dan tambah ini. Okey, panduannya. Cuba kamu lihat kurungan pertama. Kita ada apa? Q tolak R. Jadi, dalam kurungan di belakang ini pun, kita jadikan dia Q tolak R. Ya. Jadi, kalau tolak di sini, apakah operasi yang sesuai yang berada di bahagian depan 8 ini? Okey, apakah yang sesuai? Kalau kamu letak tanda tambah, bolehkah dia menjadi seperti di atas ini? Kamu kena kembangkan dia, ya. Okey, secara ringkasnya, bila ditolak ini tambah, kamu tulislah operasi di sini tolak. Kenapa ya? Okey, kenapa? Kita tengok betul-betul, ya. Kenapa kita kena letak tolak di sini? Okey. Kamu dah belajar kembangan hari itu, ya. Kita ulang balik. Tolak dengan tambah negatif, ini positif, ya. Kita akan dapat negatif. Nampak? Negatif dan negatif. Negatif dan negatif didarabkan, kita akan dapat positif. Itulah tujuannya, ya. Okey, saya ulang semula. Untuk bahagian pertama tiada masalah. Untuk bahagian kedua, kita keluarkan dahulu faktor sepunya. Kemudian disebabkan operasinya berbeza, tolak dan tambah, okey, disebabkan operasinya berbeza. Kita ada tolak dan kita ada tambah. Jadi, kita lihat kurungan di depan ini. Kurungan di depan ni kita ada Q tolak R. Jadi, letaklah Q tolak R supaya dia menjadi sama. Okey. Kemudian, kita boleh simpanlah, letak tanda operasi di luar ini. Tanda operasi di luar ini, kita kena rujuk semula perkembangan. Kembangan tu, ya. Jadi, kebiasaannya kita letak tanda tolak. Kalau berbeza simbol, kita letak tanda tolak. Ya, kebiasaannya. Jadi, nak mudah, ya. Lepas tu kamu kena darabkan, semak balik. Negatif dapat tak positif. Contoh ni, negatif 8X dengan negatif R, ya. Negatif positif. 8XR. Okey, betul. Ya. Untuk yang 8XQ ni pun negatif juga. Okey, kalau betul yang tu maksudnya memang dah betul lah, ya. Kemudian kita lihatlah. Last kali kita lihat kurungan sudah sama. Itulah tujuannya, ya. Kita nak samakan yang dalam kurungan tu. Itu yang penting. Jadi di luar kurungan pertama kita ambil 7P tolak 8X. Kurungan kedua kita ambil Q tolak R. Itu sahaja, ya, untuk pemfaktoran. Okey. Kita lihat yang berikutnya. Soalan E. Okey, lagi sekali kita akan bahagikan 2.
Tengok ada tak yang sama. Kita ada X, kita ada X. Sebelah sini ada P, ada P. Okey. Tengok pada nombornya. Okey, pada nombor ya. Ini nombor tak sama tetapi sifilnya sama. Ini sifil 3 ya. Bermaksud 3 darab 3. Ini sifil 3 juga. 1 darab 3. Okey. Ini sifil pun boleh datang daripada sifil 7 ya. Ni 21 dengan 7 kan. Jadi 7 darab 3. Yang ni 7 darab 1. Okey. Dia tak semestinya sama dia punya sifil tu ya. Tapi dia punya setiap bahagian tu kita kena samakan dengan sifilnya. Contoh bahagian pertama ni. Bahagian pertama ni satu sifil yang sama. Bahagian kedua satu lagi sifil yang sama. Ya. Okey, kemudian kita tulis faktor sepunya dia. Okey. 9 ni 3 darab 3 kan. Jadi yang sepunyanya ialah sifil 3 lah. Keluarkan 3. Apa lagi yang sepunya? Ada X. Okey. Apa yang tinggal? 3Y. Tolak. Okey. Nombor 1 tak payah tulis. Kita terus kepada Z. Okey. Nanti kita darabkan semula ya. Kerana kita semak. Kita semak ya. Okey. Bila kita semak, perhatikan nombor dia lah. Ya. 3 darab 3. Betul tak ni? 3 darab 3 dapat 9. Betul. X darab Y dapat XY. Betul. Positif, negatif. Dapat tak negatif? Dapat. 3X darab Z, 3XZ. Okey, betul. Dah dapat tu okey lah. Okey, tengok pula bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua, kita guna sifil 7 tadi kan. Jadi, kita keluarkan sifil 7. Operasi tunggu dulu ya. Tunggu dulu operasi. Keluarkan sifil 7. Apa lagi yang sama? P. Dalam kurungan, apa yang tinggal? Y dan Z. Okey. Oh, ada nombor 3 ya. Sorry. Sebab dia 7 kali 3, 21 kan. Ya, nombor 1 tak tulis. Okey. Nak letak tanda operasi, kamu tengoklah kurungan di depan ni. 3Y tolak Z. Ini 3Y mestilah tolak Z. Okey ya. 3Y tolak Z. Jadi sekarang ni, apakah operasi yang sesuai yang berada di sini? Ini yang kamu kena pandai pilih. Yang bahagian kuning tu ya. Operasi apa yang sesuai? Jadi kita kena lihat sama ada tambah atau tolak. Ya. Okey, kita perhatikan dia punya hasil darab dia dulu ya. Nak confirm kan? Okey. Kita tengok ni, 7 darab 3 21, P darab Y PY. Okey, betul. Di sini dia adalah tanda positif. Jadi macam mana nak jadikan dia positif? Mestilah sini positif. Tambah. Kenapa? Tambah dengan positif darab positif. Dapat tak positif? Dapat ya. Forman dah belajar kan? Positif dengan positif dia dapat positif. Negatif dengan positif dia dapat negatif. Okey. Negatif dapat positif. Sama tanda memang positif lah ya. Okey. Jadi kita dah letak tambah kan? Okey, check pula kat belakang. Ini. Okey, simbol tambah tadi. Ya. Positif, negatif, dapat tak negatif? Kat sini, dapat. Jadi betul lah tu ya. Okey, jadi jawapan kat sini mesti tambah lah. Okey, bila dah tahu jawapan betulnya ialah tambah, jadi kita tulis baliklah dalam kurungan. Kamu tengok kurungan ni dah sama. Jadi luar kurungan ada 3X. Di sini ada tambah 7P. Jadi letakkan dalam satu kurungan. Kurungan kedua 3Y tolak Z. Selesai. Habislah kerja kita ya.